iaitu tentang perkara yang keempat, hadis yang keempat. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati laisa lahuma fil islami nasibun, al murji'atu wal qadariyah. Artinya, ada dua firqah dari umatku, yakni ada dua golongan, ada dua kelompok dari kalangan umatku yang pada hakikatnya mereka tidak sangkut paut dengan Islam. Yakni secara hakikat sebenarnya keimanan mereka itu rosak, keislaman mereka itu jadi rosak, yaitu kaum Murji'ah dan kaum Qadariyah. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa golongan yang di antara mereka itu disebabkan kerana beberapa perkara ini mereka dikira sebagai rosak keimanan dan keislaman mereka itu. Dan yang disebut dalam riwayat ini ada dua golongan, dan inilah yang akan kita lihat sikit, iaitu Murji'ah dan Qadariyah. Kaum Murji'ah dan Qadariyah tidak ada hubungannya dengan Islam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya, nanti akan dijelaskan pada hadis selanjutnya, dua golongan ini yang dinamakan sebagai Murji'ah, Qadariyah, pada hari ini golongan yang memakai nama ni sudah tidak ada. Tak ada dah hari ini. Tapi pegangan-pegangan dia tu masih dipegang oleh setengah golongan. Kadang-kadang memang dia tahu, kadang-kadang tanpa sedar. Dia berpegang dengan pegangan ni tanpa kesedaran, mungkin kejahilan dan sebagainya. Itu boleh tahan sikit. Ni dia rasa pegangan tu betul. Sedangkan itulah pegangan yang dipegang oleh dua kelompok yang disebut di dalam hadis ini. Tapi pada setengah orang dianggap sebagai pegangan yang betul. Jadi kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, sikap dia lebih kepada menjelaskan, tidak menjatuhkan hukum. Kerana prinsip Ahlus Sunnah ini tidak menjatuhkan kufur kepada Ahlil Qiblah, orang yang bersyahadah, mendirikan solat, maka tidak dijatuhkan hukum kufur. Cuma dijelaskan aspek-aspek yang boleh menyebabkan kekufuran, tapi tidak dihukumkan seseorang itu atau segolongan itu secara ditetapkan. Itu adalah ruang ataupun kuasa yang ada pada pemerintah atau qadi atau sebagainya. Jadi kita ni tidak menjatuhkan hukum secara ta'yin, menetapkan. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia hanya beritahu perkara ni boleh membatalkan iman, perkara ni boleh membawa kekufuran. Selagi orang tu Ahlul Qiblah, maka pada dasarnya tidak dijatuhkan hukum kufur. Cuma diberitahu sebab-sebab yang bawa kepada kufur ni. Cuma dalam kes tertentu, kes mahkamah syariah menetapkan hukum kufur tu setelah dibicarakan, ada aduan dibicarakan, qadilah yang berhak menjatuhkan hukum. Tapi secara dasarnya kita ni atas prinsip Ahlus Sunnah tidak akan mengkufurkan orang-orang ataupun secara individu. Kita hanya menjelaskan ini, siapa yang berpegang dengannya boleh rosak iman dia, boleh membawa kepada kekufuran. Tapi di akhir zaman ni kita akan tengok
kita akan jumpa, dan itu pun sudah diberitahu oleh Nabi. Nabi sudah beritahu tentang adanya sekelompok golongan dari kalangan umat ini, tapi prinsip yang dipegang itu adalah cepat menjatuhkan hukum kufur kepada orang lain. Kelompok takfiri ini disebabkan, setengah tu kadang-kadang disebabkan kerana perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Khilaf, ada yang kata ya, ada yang kata tak, masing-masing ada dalil, tidak disepakati. Tapi ada setengah golongan hari ni, trend hari ni, kelompok yang disebut takfiri ni, yang tidak sependapat dengan dia, yang tidak sealiran dengan dia, yang tak pakai pendapat dia, dikufurkannya hari ni. Dan kita tengok dalam Facebook dan sebagainya, timbul hari ni di tempat kita ni. Saya baru lagi tengok orang hantar satu WhatsApp tu, macam mana ada orang tertentu menyenaraikan orang-orang tertentu secara individu yang dilabelkan sebagai orang-orang ni tokoh yang dikenali di negara kita. Kalau saya sebut kenal lah, tapi tak boleh sebut, nak kabur cerita je. Orang kelompok disenaraikan beberapa orang ni, lalu dilabelkan sebagai kuburiyun. Kuburiyun ni, kalau bahasa kita kau, orang yang disebutkan kepada kubur. Dia letak, dia cari akal, dia reka satu istilah baru, nak mewajarkan, lalu dinilai sebagai syirik. Sebab apa kelompok ini disebut kuburiyun? Ini satu istilah yang direka oleh satu kelompok. Maaf saya beritahu, kelompok yang mereka istilah ni lah kelompok Wahabi hari ni. Mereka istilah kuburiyun. Ini mainan-mainan labeling ni memang kerja dia dah, propaganda dia. Memang kerja dia gitu. Dia label, dia tak label dulu, lepas tu dia war-war, seru orang ramai. Yang ramai ada yang terpengaruh, orang tak tahu kala ni. Akhir sekali, kalau kita tengok sejarah, dia akan bawa kesan yang sangat buruk. Nanti kita akan tengok dalam beberapa riwayat yang sudah digambarkan Nabi akan berlaku. Jadi istilah kuburiyun ni saya nak terangkan sikit sebelum cerita hari ni lah, nak beritahu prinsip Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak la nukaffiru ahada min ahli al-qiblah. Ahli kiblah yang bersyahadah, yang bersalat, kami tidak mengkufurkannya, kecuali dengan sebab-sebab yang khusus yang diputuskan oleh qadi, itu lain cerita. Tapi secara umum tidak. Itu prinsip Ahlussunnah. Hanya beritahu, buat benda ni rosak iman, buat benda ni boleh batal. Tapi menjatuhkan hukum secara umum tidak. Itu tidak dilakukan Ahlussunnah. Tapi hari ni saya nak beritahu ada kelompok berani lebih ni. Jadi saya cerita tadi tu, dari mana istilah kuburiyun ini? Ini satu istilah yang direka kepada sekelompok orang Islam kita ni yang suka ziarah kubur. Ziarah kubur, terutama kubur-kubur para awliya, para wali, para anbiya, para nabi. Dan mereka ini pergi berziarah. Sebahagian mereka itu bertawasul. Dan ini adalah masalah yang sudah dibahaskan ulama, masalah khilafiyah. Dan mereka ini ada dalil-dalil yang mewajarkan mereka buat begitu tu. Tapi dilabelkan oleh kelompok ni dengan label-label yang memang disengajakan untuk menunjukkan aspek-aspek yang kekabur. Diistilahkan sebagai kuburiyun, yakni orang yang menyembah kubur, dilabelkan sebagai penyembah kubur. Ni labeling bahaya. Ini memang kerja kelompok ni lah hari ni. Tapi itu bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Biar hari ni ada di negara kita ni. Di Syria lama dah, acur sudah. Ini di belakangnya itu antaranya kelompok-kelompok seperti ini. Saya sekitar setahun sebelum terjadinya perang di Syria itu sudah dapat maklumat tentang perancangan segolongan orang yang merancang dan tempoh tertentu akan berlaku. Dan memang sekitar setahun lepas tu terjadilah apa yang terjadi di Syria. Sudah ada kelompok yang merancang itu. Dan ada kaitan dengan kelompok yang saya sebut ini. Ada kaitan. Jadi mereka direka istilah kuburiyun ini, iaitu kelompok yang disebut, dibayang oleh kelompok ni sebagai penyembah kubur. Kawan ni pergi ziarah kubur. Menziarah kubur dengan tujuan-tujuan yang syar'i, yang ada dalilnya. Kemudian bertawasul, dan itu ada dalilnya dan dikhilafkan oleh ulama.
Awak tak mau pakai lah, jangan pakai lah. Orang yang nak pakai, ni dah dalil dia, ni dalil dia. Sudah dibahaskan ulama dengan begitu lama. Jadi masalah itu masalah khilafiyah di kalangan ulama. Jadi nak beritahunya, trend ada satu kelompok ni melabelkan orang yang melakukan ini kerana tidak sesuai dengan pegangan dia, dengan kefahaman dia, lalu dilabelkan sebagai kuburiyun, lalu dijatuhkan hukum sebagai kufur, kelompok yang kufur. Ini bukan trend Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang melakukan trend ini nak letak kelompok apa, kau adalah. Tapi yang jelas prinsip yang mereka pegang itu secara mudah kita sebut takfiri, kelompok yang menjatuhkan hukum kufur ke orang secara mudah. Ini bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis beritahu, riwayat hadis, orang yang jatuhkan hukum kufur ni sebenarnya yang menjatuhkan tu lebih utama untuk kena hukuman tu. Bila dia jatuh hukum kufur kepada orang, kemudian benda tu tak sabit ataupun tak jadi, sebenarnya yang menjatuhkan itu sebenarnya lebih berhak dengan kekufuran itu sendiri. Orang lupa hadis ni. Nabi beritahu di akhir zaman akan ada satu kelompok, bermula dengan dia ni ahli Al-Quran, mengaji Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tiba-tiba entah menjadi macam mana, tiba-tiba dia membunuh jiran dia, menjatuhkan hukum kufur kepada jiran dia. Sehingga dikatakan apakah mereka ini sudah tidak ada akalnya? Tak ada, hilang akal ke? Tak ada akal ke? Tak. Kerana ialah disebut dalam riwayat ada kelompok yang berlaku di akhir zaman. Ini kita tengok kenyataan dia hari ini. Hari ini kita tengok kenyataan dia. Jadi sekarang nak diberitahu di sini, Nabi sendiri beritahu ada beberapa kelompok di antara umatnya yang mereka ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan Islam. Maksudnya rosak agama dia. Siapa-siapa kita tidak mentakyinkan. Siapa yang pegang dengan benda ni, kenalah dia. Itu dia. Siapa yang pegang benda ni, kenalah dia. Kecuali kes-kes tertentu yang melibatkan mahkamah, itu cerita lain. Itu qadi yang menjatuh hukum. Kita ni beritahu je, siapa yang pegang gini, dia kenalah perkara ni. Baik, dua kelompok ini Murji'ah dan Qadariyah. Siapa Murji'ah? Nama ni sudah tidak ada hari ni. Orang yang belajar mengaji kitab, dia tahulah. Tapi kalau tengok dalam organisasi hari ni, organisasi yang ada dunia ini, tak ada dah nama ni. Satu kumpulan namanya Qadariyah, satu kumpulan nama Murji'ah. Tak ada nama organisasi gitu. Tapi pegangannya apa? Yang dengannya dia menjadi Qadariyah, menjadi Murji'ah. Murji'ah ni iaitu orang yang hanya rasa cukup dengan beriman kepada Allah, tak perlu beramal lagi dah. Maksudnya cukup dah dengan iman. Amal tidak perlu. Jadi sekarang masalah kita hari ini ni, iman kita ini keyakinan yang perlu dibuktikan dengan amal. Tapi kalau tidak beramal, dia berdosa. Kewajipan amalan ini melaksanakan agama, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, satu kewajipan, tuntutan iman. Cuma kalau tidak buat, dia dianggap asi, sebagai orang yang melakukan maksiat, sebagai orang yang berdosa. Tapi tetap dia wajib. Murji'ah ni pada dia kata tak apa kau dah buat apa-apa pun, sampai ke tahap itu. Dia longgar bab tu, sehingga dia kata yang penting iman saja. Ini kelompok-kelompok Murji'ah. Adapun Qadariyah secara umumnya begitu, nanti kita akan tengok huraian dia akan menjelaskan kelompok ini secara detail sikit. Kelompok-kelompok Qadariyah ini orang yang menafikan takdir, menolak takdir Allah. Dia Qadariyah ni dia ada sejarah yang panjang, dan dia ada beberapa jenis Qadariyah. Antaranya kelompok yang menafikan adanya takdir Tuhan. Kerana pakai logik, dia kata Tuhan suruh buat baik, meninggalkan kejahatan, lalu dibalas. Kalau ditakdirkan, apa guna disuruh kita dia? Dia pakai buat tu. Kalau dia yang menentukan orang ni gini-gini, dia suruh kita buat benda dia. Tak ada takdir ni. Baru munasabah dia kata. Orang ni buat baik dapat balasan, buat jahat dapat balasan. Kalau ditetap dah orang ni akan buat gini, orang ni gini, apa guna perintah tu? Ni buah.
buah qadariyah, orang yang menolak takdir Allah. Sedangkan dalam keyakinan iman kita, salah satu di antara keimanannya adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau kena yakin, kena percaya ada takdir Allah, sama ada baik atau buruk. Baik ke buruk ke, semuanya ada takdir belaka dah, sudah ditakdirkan Allah. Ini kena bahasan yang panjang lah. Sebab itu kenapa jadi demikian ini? Ini bahaya. Saya nak beritahu cara memahami sesuatu perkara tu, dah boleh ambil secopeng-secopeng, dah boleh ambil sebahagian-sebahagian. Yang jadi gini ni sebenarnya bukan tidak merujuk kepada Al-Quran, bukan tidak merujuk kepada hadis, tapi ambil sebahagian saja. Kita ambil secara menyeluruh petunjuk Al-Quran dan hadis. Setengah golongan dalam bab ini mengambil dalil-dalil yang menyatakan bahawa segala-galanya datang dari Allah, lalu melupakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebut tentang kewajipan perintah syarak usaha manusia. Dia tutup bahagian tu. Maka jadilah kelompok Jabariyah hari ni. Pak ambil sebahagian. Kelompok ni pula dia ambil dari sudut usaha-usaha ni, perintah-perintah syarak dan sebagainya. Dia tak tengok, dia lupa, dia buat pejam mata dari dalil yang menunjukkan ada takdir, ada ketetapan Allah. Maka jadilah kelompok Qadariyah. Jadi dua-dua ni jadi sebab apa? Menyimpang menyeleweng ni kerana mengambil sudut-sudut tertentu daripada dalil. Ini bahaya dalam memahami kitab-kitab ulama. Memahami kitab ulama, terutamanya kitab-kitab ahli tasawuf, bila diambil stopok-stopok, maka akan timbullah salah faham, kekeliruan. Ini benda yang luah bahasan dia, kita tak nak detail situlah. Tapi nak beritahunya bahawa timbulnya kelompok Qadariyah ni bukan dia tak ada dalil, dia ada dalil, tapi tak baca dalil lain pula, pakai dalil tu saja. Jadi gini, manusia semata-mata tanpa takdir, tak ada ketentuan dari Tuhan. Lawang dia pula timbul Jabariyah, segalanya dari Allah, Tuhan tentu belaka. Dan dia kata apalah, dia tentu belaka, jangan marahlah, buat apa-apa pun pakai kita. Dah ada dalilnya, tapi ambil dalil itu saja. Ini implikasi kerana ambil stopok-stopok. Dan berbahaya yang jadi begini ni kerana tadilah, saya nak memperingatkan sikit kepada kita semua hari ini, timbul satu golongan orang yang cuba menilai orang, membidahkan orang, mesesatkan orang. Dan antara sebabnya dia ambil stopok-stopok tadi. Dia ambil stopok ni, dia tak tengok bab lain lagi. Orang ni kata benda, dia ambil orang ni kata bahagian ni aja, bahagian lain tak tengok. Ini punca jadi masalah. Al-Quran itu kena lihat secara keseluruhan. Ada ayat sebut gini, ada ayat yang lain sebut gini pula. Kena adung ni, adung. Ambil stopok sesat, ambil stopok sesat. Tapi saya nak beritahu, hari ni timbul trend ni. Bila dia ada kelompok nak menyalahkan orang, dia ambil stopok bahagian-bahagian hak dia rasa boleh untuk disalahkan orang-orang tertentu. Dia ambil bahagian stopok. Ini bahaya. Memahami kata kitab ulama, memahami kalam-kalam ulama, demikian Al-Quran pun seperti itu. Jadi saya nak kait dengan Qadariyah pun serupa. Kelompok ni bukan tak ada dalil, ada dalil dia. Jabariyah pun ada dalil. Tapi hak ni ambil bahagian dia saja, hak ni ambil bahagian dia saja. Ahlus Sunnah ni rakung dua ni, lalu menafsirkannya. Ni dari aspek mana, ni dari aspek mana, baru jadi Ahlus Sunnah. Baru lurus pemikirannya, baru jelas maksudnya. Baik, jadi Qadariyah itu pertama sekali, mereka awal dulu orang yang menafikan takdir. Dia kata tak ada takdir. Kerana alasan ni tadi lah logik. Dia kata kalau kita sudah ditetapkan, apa suruh kena lagi jika kita tak ada gini. Logik, ya sungguh. Faham selapis? Tengok selapis memang kena selalu. Tapi rupa-rupanya kalau kita tengok mendalam lagi, ada benda lain yang berat lagi akan rosak. Ada benda lain, kerosakan benda lain hak tak nampak ni ada lagi. Kerosakan ke mana? Gini, nanti saya sebut sikit.
Yang kedua, kelompok Qadariyah ni, iaitu orang yang mengatakan bahawa manusia ini berkuasa autonomi melakukan perbuatan dia. Dia kait juga dua ni. Dengan erti manusia ni bebas mencipta perbuatan sendiri. Apa pun yang berlaku tu memang atas perbuatan dia, tak kait dengan Tuhan. Tuhan hanya mencipta kudrat dia saja. Lepas tu dibiarkan secara autonomi, tak kait lagi dah dengan Tuhan. Jadi antara yang pertama, yang kedua ni sebenarnya ada kaitan je. Dinafikan takdir Tuhan, dinafikan kaitan dengan kudrat iradat Tuhan. Manusia berkuasa penuh. Atas itulah dikata manusia ni patut dibalas. Sebab apa dia dibalas syurga? Sebab dia yang buat. Patutlah dia kena balas. Sebab apa dia balas neraka? Sebab dia yang buat. Atas dia 100%. Kita tengok selapis, mana sabar? Logik juga. Kalau tak logik, orang nak wakar pula bawah ni. Kerana logik tu orang wakar. Tapi bagaimana keadaan sebenarnya? Bila kita tengok kepada ayat Al-Quran secara menyeluruh, ternyata bahawa kelompok Qadariyah, lawannya Jabariyah ni tersilap kerana mereka hanya mengambil sebahagian dalil. Orang ni ambil sebahagian yang cenderung ke dia, orang ni ambil sebahagian yang cenderung ke dia. Dua-dua ni jadi terbabah belaka. Rupa-rupanya dua-dua ni dari Al-Quran belaka, tapi silap di dalam menafsirkannya. Kerana Al-Quran perlu ditafsirkan serentak, dua, diadungkan sekali, baru dapat difahami maksud yang sebenar. Baik, kat mana masalah Qadariyah hari ini? Kat mana masalah yang timbul daripada pegangan tu? Bila dikata tak ada takdir, manusia berkuasa bebas melakukan segala perbuatan dia, sehingga dia wajar untuk dibalas di akhirat. Pertama sekali, kerosakan yang timbul, kerosakan dalam bab tauhid, iaitu pertama sekali berlawan dengan Al-Quran. Bila Allah menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala itu maha kuasa atas setiap sesuatu. Setiap, berarti bila sebut setiap ni tak ada kecuali. Bila manusia kata bahawa manusia berkuasa penuh melakukan perbuatannya, berarti bila dia kuasa penuh ni tak kait dah dengan kudrat Tuhan. Tak kait dah dengan kudrat Tuhan. Atas dia belaka dah. Berarti sudah ada sesuatu yang terlepas daripada kudrat Tuhan. Sudah berlawan dengan ayat tu. Sudah berlawan dengan ayat yang menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu maha kuasa atas setiap ni tak ada kecuali. Bila kita kata bahawa kita ada kuasa penuh, tak kait dah dengan kudrat Tuhan, berarti kita sudah mengecualikan benda itu, berlawan dengan ayat itu. Yang kedua, bila kita kata gitu, implikasinya apa? Dia boleh membawa kepada rosok tauhid, kesempurnaan tauhid. Dalam keyakinan tauhid kita, antara keyakinan yang wajib kita yakini, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa yang meliputi segala-galanya, sempurna. Bila kita kata ada benda yang tidak termasuk dalam kudrat Allah, bererti kekuasaan Allah itu sudah terbatas. Terbatas maksudnya ada benda luar kontrol dia, luar kuasa dia. Ini keyakinan Qadariyah membawa kepada cacatnya tauhid. Cacatnya tauhid. Yang kita yakini Allah Ta'ala maha kuasa atas segala-galanya, rupanya ada benda yang tak termasuk, ada benda yang independen, tak kait dengan kuasa Tuhan, dia bebas atas kuasa dia sendiri. Inilah kerosakan-kerosakan yang ada dalam faham Qadariyah ni. Tapi dari segi logik tadi kenalah. Kalau tengok stopok tu memang ya selalu, munasabahnya ada, patutlah dia kena balas sebab dia buat, tak kait dengan orang lain, atas dia semata-mata. Dia lupa. Dia tak nampak dah aspek-aspek lain, bahawa keyakinan tu boleh bawa kepada kerosakan, membawa kepada keyakinan yang rosak terhadap ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa bahagian tu. Ini kelompok Qadariyah. Baik, yang kelima, hadis yang kelima dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
likulli ummatin majusun wa majusu hadhihi al-ummah alladhina yaquluna la qadara man mata minhum fala tashhadu janazatahu wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syai'atud dajjal wa haqqun 'ala Allahi an yulhiqahum bid dajjal. Diriwayatkan oleh Abu Daud, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Artinya dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ni terkenal di antara sahabat Nabi hok tahu banyak rahsia. Huzaifah ni pelik sikit banding dengan sahabat-sahabat lain. Huzaifah ni dia simpan banyak rahsia. Ada benda yang Nabi tak khabar orang, Nabi khabar ke dia. Kadang-kadang timbul juga satu istilah, Nabi ni dah ajar perabi. Kalau gitu Nabi dah ajar perabi, dia khabar ke Huzaifah, dia tak khabar ke orang lain. Lalu timbul kefahaman bahawa tak betul kenyataan tu. Sebab apa? Berarti Nabi ni tusuk ilmu, dia khabar ke orang tertentu, dia tak khabar ke orang lain. Ini sebenarnya salah tafsir. Sebab apa? Ada benda yang wajib diberitahu, ada benda yang tidak wajib diberitahu. Kalau hak wajib diberitahu, tidak diberitahu, baru kena nak kata gitu. Tetapi dalam kenyataan sebenarnya ada benda yang Nabi tak wajib khabar ke orang. Nabi hanya beritahu kepada orang tertentu je. Dan sebahagian sahabat ada yang dapat ilmu ni. Antara yang dapat ilmu ni Huzaifah bin Yaman. Dan antara sahabat lain yang dapat ilmu ni Abu Hurairah juga. Ada beberapa riwayat yang diriwayatkan Abu Hurairah ni. Yang tidak diberitahu kepada orang lain, tapi Abu Hurairah sipang, sebab benda tu tak perlu orang lain tahu, tak perlu. Sehingga Abu Hurairah sendiri beritahu, hafiztu min Rasulillahi wi'aini minal ilmi, aku menghafal daripada Nabi ni 2 karung ilmu, 2 karung. Diistilahkan 2 karung lah, dua kelompok ilmu. Amma ahaduma fabasastuhu, salah satunya tu aku sebarkan dia, aku riwayatkan kepada orang, aku cerita, aku khabar ke orang. Tapi selagi ni aku tidak sebarkan dia. Tapi kalau aku sebarkan juga, laquti'a minni hadza bul'um. Aku sebar juga ni. Orang akan kerat kau aku. Orang akan bunuh aku. Dan ternyata itu bahagian yang tidak perlu orang tahu. Tapi Nabi beritahu kepada kelompok tertentu di antara sahabat baginda. Dan ini tidak berlawan dengan sifat Nabi sebagai tabligh. Tabligh ini menyampaikan apa yang wajib disampaikan. Dan ilmu agama ni ada yang wajib disampaikan, ada yang tidak wajib diketahui oleh orang lain, tidak wajib disampaikan. Ada bahagian tu. Jadi nak beritahu. Baik, sekarang ni jadi antara sahabat yang terima riwayat-riwayat yang jarang orang ni Huzaifah bin Yaman. Sehingga Sayyidina Umar sendiri pergi jumpa Huzaifah ni, tanya, ada tak senara aku ni, ada tak dalam senara hakmu tahu? Sebab ia tahu, Sayyidina Umar tahu Huzaifah ni banyak menyimpan rahsia Nabi. Jadi Sayyidina Umar ni bimbang, takut aku ni termasuk senara juga, senara orang-orang tak sihat, senara orang munafik ke apa ke. Jadi dia bimbang pergi tanya Huzaifah, aku ada tak dalam senaramu tu? Nak kabarnya bahawa Sayyidina Umar tahu bahawa Huzaifah ni simpan banyak rahsia. Baca sejarah ke tak? Kalau tak percaya, baca dah sejarah sahabat ni. Baik, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bagi tiap-tiap umat ada majusinya. Setiap umat ni ada kelompok majusinya. Apa yang kita faham tentang majusi? Majusi ni ada kelompok yang mempertuhankan 2 Tuhan. Ilahul khair, ilahul syar. Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Ini kelompok pegangan majusi, Zoroaster. Tapi dalam kajian sejarah, Zoroaster ni asalnya adalah kelompok cabang kelompok yang pegang pada tauhid yang murni, tapi telah diselewengkan di kemudian hari. Asalnya betul Zoroaster ni.
Kita hari ni sebut majusi lah, tapi asal pegangan tu bermula dengan keyakinan yang benar, tapi dimodify, dia bersuai, berkembang, akhir kali jadi rosok. Tu ajaran dia. Jadi majusi yang telah rosok ni, ni sebut pekat rosok dia tu, iaitu kelompok yang yakin ada dua Tuhan, Tuhan baik se, Tuhan jahat se. Lalu mereka ni mengatakan apa yang berlaku hari ini ni kesang daripada dua Tuhan ni lah. Apabila berlaku kebaikan, kemakmuran, keamanan, ini Tuhan baik, menang dalam pengaturan. Tiba-tiba terjadi bencana pula, banjir besar, letusan gunung berapi, tsunami, ni Tuhan jahat menang waktu tu. Jadi dibaca alam macam tu, baik-baik Tuhan baik menang, berlaku keburukan Tuhan jahat menang. Berlawan dua ni. Itu kelompok majusi. Jadi Nabi beritahu, dia kata setiap umat ni ada majusinya. Ada maksud secara simbolik lah, ada bahagian majusinya ni. Dan majusi umat saya, umatku kata Nabi, ialah orang yang mengingkari takdir. Dan kelompok majusi dalam kelompok majusi ni, majusi dalam kalangan umatku, siapa mereka ni? Orang yang pegang prinsip ni. Prinsip apa? Menolak takdir Allah. Tak ada takdir atas kita belaka nak buat apa-apa. Tak ada takdirnya. Guna apa takdir? Kalau kita disuruh buat baik, dia larang buat jahat, disuruh kita, dia juga takdir. Melawang ni. Tu pemikiran Qadariyah. Tolak takdir. Kalau mereka mati, jangan dihadiri pemakamannya. Yakni yang sudah menurut faham Ahlus Sunnah, orang yang sudah diputuskan oleh qadi, orang yang kita was-was jangka dak. Kita anggap menduga, kita dalam Islam ni, terutama dalam bab menjatuhkan kufur dan sebagainya ni, biar salah dak jatuh daripada jatuh. Maksudnya kita ni biar kena ihtimal banyak. Mungkin dia salah faham lah, atau kita yang salah faham terhadap dia lah, macam-macam. Itu disuruh supaya kita lebih basi jauh sikit. Jadi jangan mudah-mudah kita duduk labeling orang. Itu bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita hanya beritahu je, gini jadi gini, gini jadi gini. Jadi kalau mereka mati, jangan dihadiri pemakamannya. Maksudnya melalui sembahyang kat tadi lah, yang sudah diputuskan dengan jelas. Dan kalau mereka sakit, jangan dijenguk. Nak kabarnya bahawa mereka sudah rosok keislamannya. Itu nak kabarnya, rosok keislamannya. Mereka adalah kelompok Dajjal. Nabi sebut mereka adalah kelompok-kelompok Dajjal. Disebut sebagai Syiatul Dajjal atau Syiatul Dajjal, pendukung-pendukung Dajjal. Kelompok-kelompok ni pendukung-pendukung Dajjal ni. Dia timbul dalam hadis. Kalau kita tengok, Dajjal ni adalah makhluk. Dia bukan makhluk asing. Bukan jadi kita tengok TV jadi makhluk asing, bukan macam itu. Waktu khayal lah, pembuat filem je. Dajjal ni manusia, tapi Allah Ta'ala beri kelebihan yang pelik pada dia. Dan di akhir zaman dia muncul mengaku sebagai Tuhan. Dan ada orang percaya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Saya duduk perhati dalam perkara ni, tengok hadis-hadis Dajjal ni. Dajjal ni satu je Dajjal. Ni tak banyak Dajjal, satu je akhir zaman tu. Tapi sebelum hari Dajjal ni, dia ada Dajjalun, Kazabun, Salasun menurut riwayat. Ada Dajjal-Dajjal kecil dulu ni. Dajjal-Dajjal kecil ni, yang ni pembuka jalan ni, pembuka jalan bawa ke Dajjal besar ni. Kata orang agak sebelum buat rumah tu, tukang bersih tapak dulu ni. Ada tukang bersih tapak dulu baru mari Dajjal sungguh. Jadi Dajjal mari tu bukan dalam bentuk kosong, sudah banyak ni infrastruktur dia ni, banyak dah ni. Dia mari tu bagaikan macam menyempurnakan saja umat yang sudah dirosokkan oleh Dajjalun Kazabun ni, Dajjal-Dajjal kecil ni. Maka dalam riwayat ni
antara kelompok-kelompok Dajjal ni, pendukung-pendukung Dajjal ni adalah kelompok Qadariyah, orang yang menafikan takdir. Mereka itu dikira sebagai kelompok-kelompok Dajjal. Cuma saya mari lintasang atas kefahaman. Betul salah kita pun tak tahu, wallahu a'lam. Atas kefahaman kita mungkin betul, mungkin salah. Bila kita tengok Dajjal ni, pertama sekali dia mengaku Tuhan dan ada orang percaya. Saya duk perhati-perhati hari ni dalam masyarakat Islam hari ni ada perkara-perkara yang membantu untuk membenarkan dakwah Dajjal tu. Soalnya kalau Dajjal hari ni, khabar orang muda percaya ni ada asas-asas untuk orang percaya. Dan menurut fikiran saya, benda ni saya nampak ada kaitan hari ni dengan kelompok yang disebut sebagai Mujassimah dan Musyabbihah. Mujassimah ni kelompok yang mempercayai Tuhan ini ada rupa bentuk tertentu, ada berbadan, berupa bentuk. Ini bukan baru dalam sejarah Islam, sejak dulu ada dah. Tapi ada sepanjang zaman ada semua. Hari ni pun ada. Musyabbihah ni pula satu kelompok yang mensifatkan Tuhan, yang meyakini Tuhan ni mempunyai sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk, persamaan dengan makhluk. Dicaya kalau manusia ni, makhluk ni, ciri-ciri ada pada makhluk tu, maka Tuhan ada ciri-ciri tu. Dia mensifatkan Tuhan dengan sifat yang sama dengan makhluknya. Itu Musyabbihah. Mujassimah ni yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang berbadan. Kalau Tuhan tu ada, kalau manusia, Tuhan tu ada muka, ada tangan, ada kaki. Baru-baru ni ada orang tunjuk video saya, kejut kita dengar. Kejut rasa macam tak apa nak percaya. Bila dijelaskan aspek Tuhan, dibaca ayat macam mana Allah Ta'ala di akhirat nanti menggulungkan langit dengan tangan kanan. Lepas tu dengan ayat tu disebabkan Tuhan tu ada tangan lah tu, tangan kanan. Lepas tu dia faham pula, bila ada tangan kanan, ada kirisa lagi. Siapa gitu no? Kita rasa payah. Ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengaji dalam pemikiran Ahlus Sunnah ini bukan pegangannya. Jadi nak letak nama apa benda pegangan ni kau ada lah. Kalau ada orang nak pegang, ada dia lah. Tapi ini bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Direct je lah, terang-terang ada tangan kanan, ada tangan kiri pula lagi. Kalau dalam Al-Quran, kalau tengok dari sudut ni lah, kalau nak tengok atas zahir ayat tadi tu, Allah Ta'ala melipat matuiyatun biyami ni, yang ni dia lipat langit bumi ni dengan tangan kanan dia. Jadi dia fahami Tuhan tu ada tangan. Bila dia kanan, dia kiri selagi. Dia faham zahir ayat tu. Ni ada dah hari ni, orang Melayu kita ni. Itu bukan pegangan, itu bukan pegang Ahlus Sunnah menurut keyakinan kita. Orang nak pegang kau ada dia lah. Nak tahu nama apa taklah. Tapi dalam disiplin ilmu Ahlus Sunnah yang didasari oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada nak pegang itu, silalah. Letaklah nama lain. Gilah daftar ke ROS nama apa-apa. Taklah nama apa-apa pun. Tak nama barulah. Tapi jangan kait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan disiplin Ahlus Sunnah dari sejarah dulu lagi, sejauh awal dulu menetapkan bahawa Ahlus Sunnah itu bukan pegangan dia. Pegangan seperti itu dalam nama-namanya adalah Mujassimah dan Musyabbihah. Jadi sebut. Cuma saya nak sebut sikit, kalau tengok dari aspek tadi, Tuhan ni banyak mata. Sebab apa? Dalam satu ayat dalam Al-Quran itu, perkataan yang dipakai dengan Tuhan, bi'ayunina. Ayun ni banyak, mata-mata kami, mata-mata bukan satu. Jadi kalau kita nak faham gaya tadi kau, Tuhan ni ada mata dan bukan satu dan bukan dua, banyak mungkin banyak mata. Kau nak faham cara zahir ayat tadilah. Kalau bakar buah tadi tu, ini adalah pemikiran-pemikiran yang selalu. Cuma sikit saya nak tambah bahawa bila pegangan-pegangan ini menjadi pegangan, Tuhan ada anggota, ada rupa, ada betih. Betih
tangan, betih, hak sebut dalam Quran belaka tu, perkataan-perkataan tu, muka, mata. Jadi bila dipegang macam ni, saya mari kefahaman, nanti kalau Dajjal datang lagi mengaku Tuhan, mudah orang nak terima. Sebab ada dah pun sini Tuhan ni, ada anggota-anggota ni seolah macam buka lubang, buka ruang, memberi kemudahan kepada orang untuk tak banyak soal. Sebab selaras Tuhan tu ada rupa beranggota. Itu dalam fikiran saya sajalah, wallahu alam, dan dugaan kita. Tapi kita nampak munasabahnya tu, nampak ada munasabah sikit pada kita, wallahu alam. Tapi nak khabar itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kerana sudah masuk waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.